Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini buku dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa ataupun staf pada Akademi Ar-Raudhah ni, dan seluruh hadirin di kalangan guru-guru dan juga semua yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dengan berbagai nikmat kepada kita yang mewajibkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih lagi daripada itu, kita bersyukur sebab kita Allah Ta'ala berikan kurniaan untuk kita kekal lagi duduk ada di dalam bulan Ramadan, dan kita pun berada di tempoh 10 terakhir di dalam bulan Ramadan. Dan semalam merupakan malam yang ke-27. Maknanya kita ni masyhur lah, malam ke-27 ni memang malam yang kita jaga sungguh untuk kita perbanyakkan ibadah kepada Allah Ta'ala, dengan kita baca Quran, dengan kita solat malam, dengan kita berzikir, dengan kita bersedekah, dengan kita beriktikaf dan sebagainya. Sebab kita pegang malam ke-27 ni lah kebiasaannya yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Tapi tidaklah kita ambil malam tu saja, malam-malam lain pun kita beramal juga, supaya kita tidak tertinggal. Kalaulah kena mana-mana malam di dalam 10 terakhir itu malam Lailatul Qadar, jadinya kita tidak terlepas. Jadi itu nikmat yang kita wajib syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebahagian orang ada yang memang tidak dikurniakan hidayah oleh Allah Taala untuk beramal, walaupun dia tahu dalam bulan Ramadan ni ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadar. Ataupun mungkin ada orang yang nak beramal tapi terhad amal dia kepada amal hati sahaja. Mungkin dalam keadaan dia terlantar, terbaring, sakit, tak nak bangun semayang tidak boleh, nak baca Quran tidak boleh, nak berzikir tidak boleh, nak bersedekah tidak boleh. Dia hanya boleh buat amalan hati dia, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon daripada Allah Taala berikan kurniaan kepada dia, terima amalan dia di dalam malam Lailatul Qadar. Jadi kita amat bersyukur kepada Allah Ta'ala secara khususnya dari sudut tu, dari sudut tempoh masa yang kita tengah ada pada sekarang. Dan syukur juga kepada Allah Ta'ala, kita dah bincang dah sikit sebanyak berkenaan dengan ilmu fiqh secara keseluruhan, secara umumnya. Kita sebut sebelum ni, kita baca ataupun kita bersandarkan kepada kata-kata aluan daripada penasihat
kehormat Ruak Jawi, iaitu Fadilatul Syekh Nazrul Abdul Nasir. Dalam tu disebut kepada kita beberapa perkara ataupun isyarat-isyarat penting berkenaan dengan pertamanya kelebihan menuntut ilmu, dan kita senaraikan kelebihan-kelebihan daripada apa yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis baginda SAW. Lepas itu kita bincang juga apa dia ilmu-ilmu yang wajib untuk kita tahu dan wajib untuk kita belajar, yang terhasil daripada hadis Sayyidina Jibril alaihi salam yang mari jumpa Rasulullah, yang mana dalam tu dia tanya berkenaan dengan Islam, iman dan juga ihsan. Jadi daripada situ lahirlah 3 ilmu, iaitu ilmu tauhid ataupun akidah, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Jadi ketiga-tiga ilmu ni, sebagai ulang kajinya kita kata 3 ilmu ni adalah ilmu yang paling penting sekali. Sebagai seorang Muslim, dia kena tahu kadar asas, sebab ketiga-tiga perkara ni lah yang mana dalam hadis tu Sayyidina Jibril, Rasulullah SAW sebut kepada Sayyidina Umar, fa innahu Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Hak mari tadi adalah Jibril, dia datang untuk ajarkan kepada kamu agama kamu. Ini kesimpulan lah ni hak kita bincang dah. Maknanya Sayyidina Jibril mari tu nak ajar kepada kita, kepada sahabat dan juga kita lah agama kita. Jadi hadis tu secara keseluruhannya mengandungi apa dia? Mengandungi kesimpulan kepada agama. Jadi agama ni terkandung dalam apa dia? Islam, iman dan ihsan. Jadi kita kena tahulah apa dia 3 perkara ni. Lebih-lebih lagi kita sebut kita ni Muslim, iaitu orang Islam. Lebih lagi kita kata kita ni mukmin, orang beriman. Jadi apa dia makna Islam tu? Apa dia makna iman tu? Dan apa dia makna ihsan tu? Terkandung dalam hadis tu yang dikatakan inilah rukun kepada agama. Jadi kita kena tahu, barulah lengkap kita kata kita ni Muslim, barulah kita tahu ini sebenarnya hak kita kena ada. Kalau kata tak ada lagi, kita kena belajar, kena tahu 3 perkara ni, iman, Islam dan juga ihsan. Nak tahu tu, nak tahu guna. Jadi daripada 3 ni lahir ilmu. Daripada al-iman lahirlah ilmu akidah, jadi kena mengaji akidah. Daripada al-Islam lahirlah ilmu yang dipanggil ilmu fiqh, kena mengaji ilmu fiqh. Ni hak kita nak mengaji ni, ilmu fiqh. Daripada al-ihsan lahirlah satu ilmu yang dipanggil tasawuf, jadi kena mengajilah tasawuf. Jadi itu 3 ilmu yang dipanggil sebagai ilmu al-maqasid. Ilmu al-maqasid ni ilmu asas, ilmu yang jadi matlamat pada kita umat Islam ni. Setiap orang dia mesti kena tahu. Ataupun kalau kata duduk dengan para guru, dia sebut la yasa'u al-muslimu jahlahu. Benda yang seseorang Muslim itu tidak boleh untuk tidak tahu, tak boleh. Dia kena tahu. Maknanya ni asas dia. Bukan kata orang mengaji agama saja, tak. Maknanya orang tidak mengaji agama pun dia kena tahu 3 perkara ni, sebab ni kewajipan dia, inilah jati diri dia sebagai hak dia sebut sebagai seorang Muslim. Dalam jiwa dia kena ada Islam, kena ada iman, kena ada ihsan. Kita nak kata dalam keluarga kita, keluarga hak Muslim, kena ada 3 ni, kena ada iman, kena ada Islam, kena ada ihsan. Kita nak sebut masyarakat dalam negara kita ni masyarakat yang Muslim, masyarakat yang beriman kepada Allah Ta'ala, jadi dia kena ada 3 perkara ni, kena ada al-Islam, kena ada iman, kena ada ihsan. Jadi mana-mana peringkat pun kena ada dan kita kena tahu. Jadi kita selesai bincang berkenaan benda tu, dan kita sebut juga beberapa perkara asas dalam ilmu fiqh ni. Kita sebut fiqh ni apa dia sebagai mukaddimah kepada ilmu tu. Itu perkara-perkara yang kita dah bincang dah. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada isi pengajian ilmu fiqh secara langsungnya, yang kita akan bincang melalui kitab Safinatun Najah ni. Kita akan masuk hari ini terus kepada mukaddimah insya-Allah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumikum fid dharain amin. Telah berkata tuan pengarang kitab kita, iaitu Fadilatu Syekh Salim Ibn Sumair, bukan Samir, Salim Ibn Sumair Al-Hadrami
rahimahullahu taala. Semoga Allah taala beri manfaat ilmu beliau kepada kita dan berterusan hingga hari kiamat. Juga ilmu para guru-guru kita dan juga ilmu-ilmu kita sedikit sebanyak yang Allah taala berikan supaya ianya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalat wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu dalam bahasa Arab, dia ada terjemah dia bawah tu. Bawah tu ada terjemah. Kita akan ambil terjemah lah. Kita akan ambil terjemah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, segala puji bagi Allah yang merupakan Tuhan sekalian alam. Dengannya kami memohon pertolongan bagi urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Semoga Allah telah berselawat dan memberikan keselamatan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penutup para nabi. Semoga Allah berselawat dan memberikan keselamatan juga kepada keluarga baginda dan para sahabat baginda kesemuanya. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Itu terjemahan. Kita baca sekaligus. Jadi hak kita bincang sebelum ni kita panggil muqaddimah al-ilm. Muqaddimah ilmu maknanya sebelum pada kita nak masuk cara dalam ilmu fiqh, kita tahu muqaddimah kepada ilmu fiqh tu dulu. Muqaddimah tu kita sebut biasanya dibincangkan dalam muqaddimah ilmu ni prinsip hak 10. Kita cover dah ni. Prinsip hak 10. Tapi kita tidak ambil belakang 10. Kita ambil 3 perkara. Apa dia ta'rif, apa dia definisi ilmu fiqh, ataupun bila orang tanya ilmu fiqh ni apa dia, jadi kita boleh jawab. Ilmu fiqh ni adalah ilmu tentang hukum hakam. Hukum hakam apa dia? Hukum hakam perbuatan mukallaf. Ilmu-ilmu berkenaan dengan hukum hakam terhadap perbuatan mukallaf. Ini ilmu fiqh. Ini mukaddimah ilmu. Dan kita sebut juga dalam mukaddimah ilmu ni, ilmu fiqh ni bidang kajian dia apa dia? Dia cara pasal apa dia? Bidang kajian dia apa dia? Kalau cuba apa dia, ulang kaji semula. Cuba ingat semula dah. Kita lakos seminggu itu kan. Lakos seminggu itu. Dengan sebab cuti hari pekerja itu, jadi kita pun cuti jugalah. Jadi lakos seminggu tu kok lah terbang habis. Dah sebelum tu, jadi kita ulang kaji semula. Bidang kajian ilmu fiqh ni, bila sebut ilmu fiqh, ilmu ni cara pasal hukum hakam. Kita nak tahu hukum perbuatan mukallaf. Perbuatan kita lah. Kita nak tahu hukum hakam perbuatan kita ni apa dia. Itu ilmu fiqh. Bidang kajian ilmu fiqh ni apa dia? Ilmu fiqh ni kaji pasal perbuatan kita. Dia kaji pasal perbuatan mukallaf. Mukallaf ni orang yang dibebankan dengan tugas-tugas agama kepada dia. Orang yang dah akil balik, ataupun orang yang muslim, orang yang cukup syarat berakal. Ni kita panggil mukallaf. Bila dia cukup syarat, dia ada kewajipan ke atas dia. Jadi bila ada kewajipan ke atas dia, segala perbuatan dia, kerja buat dia, kecil ke besar ke, hak dia tahu ke dia tak tahu ke, semuanya tu ada hukum dia. Jadi hukum-hukum tu kita mengaji dalam ilmu fiqh. Jadi bidang kajian ilmu fiqh ni apa dia? Dia kaji perbuatan kita lah. Perbuatan kita. Dia tidak kaji zat. Macam kita bincang, kita kata soalan orang tanya, Ustaz, apa dia hukum rokok? Apa dia hukum rokok? Jadi tidak kena, sebab rokok tu bukan perbuatan. Perbuatannya apa dia? Perbuatannya merokok. Jadi soalan, kalau tanya soalan itu ke Ustaz faham dia nak apa dia? Dia nak hukum orang merokok tu kan? Hukum apa dia? Hukum perbuatan merokok tu. Tapi bagi orang yang mengaji ilmu fiqh, soalan hak betulnya mana? Apa dia hukum merokok? Bukan hukum rokok, sebab rokok tak ada hukum ke dia. Rokok tak ada hukum. Ataupun apa dia hukum anjing? Anjing tak ada hukum ke dia? Hukumnya apa dia? Hukumnya adalah pegang anjing contohnya, ataupun makan. Itu barulah ada hukum.
Jadi bidang kajian ilmu fiqh ni perbuatan kita. Dia bukan zat, bukan dia kaji benda dok, dia kaji perbuatan. Itu perbuatan pula perbuatan mukallaf. Perbuatan orang yang dah dibebankan dah dengan beban tugas ataupun kewajipan kepada dia. Maknanya hukum tu kita tidak tanya hukum kenaan dengan perbuatan haiwan. Sebab tu bukan mukallaf. Ataupun kita tidak tanya hukum kenaan dengan perbuatan budak-budak ataupun kanak-kanak. Ada perbincangan dia berkenaan dengan benda tu. Jadi ilmu fiqh itu secara mudahnya. Ini kita sebut semula hak kita ngaji dah. Itu kita panggil muqaddimah al-ilm. Maknanya sebelum pada kita nak masuk bincang ilmu tu, kita tahu dulu ilmu tu apa dia. Dan hari ni kita masuk muqaddimah juga, tapi bukan muqaddimah ilmu dipanggil. Dia panggil hak ni muqaddimah al-kitab. Muqaddimah kepada kitab. Dalam muka surat 1 tu ditulis kat situ muqaddimah. Kita kat muka surat 1 tu. Awal-awal tu apa dia kata-kata alwan, awal-awal tu apa dia sanad kitab dengan apa dia terjemuh ataupun biografi penulis kitab. Tu kita kira selesai lah, kita ambil sikit-sikit dah sebelum ni. Jadi kita masuk tu ke muka surat pertama, iaitu muqaddimah, yang kita panggil sebagai muqaddimah al-kitab. Dalam muqaddimah kitab ni biasalah kita akan jumpa mana-mana pengarang kitab daripada para ulama kita, dia akan mulakan kitab dengan bismillah, dan dia akan susuli lepas pada tu dengan alhamdulillah, dan seterusnya dia akan sebut selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita panggil apa dia, kalau bahasa modennya metodologi lah, metodologi penulisan. Ulama-ulama dulu memang dia tidak tinggal hak ni cara penulisan kitab-kitab ataupun risalah-risalah yang ditulis oleh ulama-ulama kita. Jadi hari ni sekurang-kurangnya sempat untuk kita bincang mukaddimah ni lah. Selepas apa dia yang mana selepas pada ni kita akan masuklah bincang berkenaan ilmu fiqh. Baik, mana-mana kitab, kalau kata kita mengaji ataupun mana-mana kitab yang kita buka, memang tidak akan lekang pengarang tu dia akan sebut bismillah. Ini kita kata apa? Ini khasais ataupun ciri-ciri penting dalam penulisan para ulama. Dia akan sebut bismillah dulu. Jadi kalau kata kita buka perbincangan berkenaan dengan bismillah di awal-awal kitab ni, kita akan jumpalah uraian berkenaan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, terjemahnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sebab apa dimulakan dengan bismillah? Sebab ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau abtar atau ajzam. Ini hadis yang memang kita akan jumpa bila kita buka mana-mana kitab, khususnya dalam bidang agama kita ni lah. Kita bukalah kitab fiqh ke, kita bukalah kitab tauhid ke, kita bukalah kitab tasawuf ke, hatta kalau masuk usul fiqh, masuk bincang mantik ataupun masuk bincang apa ilmu balaghah nahwu sekalipun, dia akan mula dengan bismillah. Dan sebab apa mula dengan bismillah adalah dengan sebab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yang saya baca tadi tu, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau abtar atau ajzam. Setiap perkara yang ada nilai di sisi syarak, kullu amrin dhi balin, setiap perkara ataupun setiap urusan yang ada kemuliaan ataupun yang ada nilai di sisi syarak, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang mana urusan-urusan tadi tu ada nilai tapi tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar atau abtar atau izam, maka ianya jadi terputus keberkatan. Hadis ni daripada Rasulullah SAW sebut kepada kita. Jadi hadis ni dia memang jadi sebab utama antaranya yang menyebabkan para ulama mulakan dengan bismillah. Ada juga satu hadis, kalau tak silap, daripada Rasulullah SAW sebut,
ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulakanlah dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan. Jadi Allah Ta'ala mulakan kitab dia, iaitu Al-Quran itu, dengan Bismillah. Kalau kata kita dalam mazhab Syafi'i ini, kita kira Bismillah tu adalah salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Mana 7 ayat dalam surah Al-Fatihah tu, salah satunya adalah Bismillah. Jadi Allah Ta'ala mula dengan Bismillah kitab dia. Jadi kita pun nak mula tulis kitab kita, mulakanlah juga dengan Bismillah. Tu antara sebab. Kalau kata kita buka kitab-kitab, dia akan sebut kepada kita apa dia, iqtidaan bil kitabillahil aziz wa amalan biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu. Sebab apa dimulakan dengan Bismillah? Sebab ikut sebagaimana Allah Ta'ala mulakan Al-Quran tu dengan Bismillah. Itu yang pertama. Yang keduanya, beramal dengan hadis Rasulullah SAW yang kita sebut tadi tu. Setiap perkara ataupun setiap urusan yang tidak dimulakan dengan Bismillah, setiap urusan ataupun perkara yang ada nilai di sisi syarak tapi tidak dimulakan dengan Bismillah, maka ianya terputus keberkatan. Jadi tak ada berkat. Keberkatan ni benda yang kita nak dalam urusan harian kita. Jadi untuk nak dapat keberkatan ni, syarahin ataupun isyarat yang mudahnya adalah dengan apa dia? Dengan kita mulakan dengan Bismillah. Boleh jelas ke tak? Tak, maknanya bunyi apa dia? Bunyi suara ni jelas ke tak? Jelas. Kok gema. Nak. Boleh tak? Ha? Ada selesai dah. Duduk gini ni. Habis selesai. Jangan balik sudah. Baik. Itu sebab kenapa dimulakan dengan Bismillah. Secara hak jelasnya disebut dalam hadis tu untuk kita dapat berkat, supaya tidak terputus berkat. Jadi bila kita buat apa-apa perkara, kalau amalan kita buat tu sekalipun sempurna, amalan kita buat tu pada pandangan kita zahirnya sempurna, contohnya kita nak baca kitab, baca habis sempurna baca kitab tu, tapi keberkatan jadi tak ada kalau kata tidak mula dengan Bismillah. Kitab yang kita nak baca tu tidak sempurna baca, sakut tengah ataupun baca selah tu jadi habis dah, berhenti sampai situ. Sebab apa dia? Sebab mengatuk kan. Biasanya orang buka kitab orang hak payah nak tidur, ubat dia buka kitab antaranya. Orang hak payah nak tidur, antara ubat dia nak bagi mudah tidur adalah dengan apa dia? Dengan buka kitab, dengan buka buku baca. Dia jadi ngantuk sementar-sementar jadi ngantuk. Jadi walaupun tidak sempurna baca kitab tu, kalau kata mula dengan Bismillah, setakat semuka hak dan kita baca tu, kita akan dapat berkat. Jadi lebih lagi lah utama bandingan kita baca sempurna tapi tak ada berkat. Orang buat gora biasa kalau nak selagi ubat bagi orang hak payah nak tidur, dia kena pergi ke Mesir. Orang Mesir tahulah bahagian mudahnya nak tidur di Mesir ni. Ada kalau orang tidur di Mesir, ada siapa cerita hak terlepas 5 waktu. Ni tidak tipu, memang tidur sungguh. Memang tidur sungguh. Jadi munasabah kalau orang kata hak jadi payah nak tidur tu boleh pergi ke Mesir. Terus duduk dalam suasana Mesir. Hak mungkin berat lagi lah kata duduk dalam suasana budak pelajar-pelajar, student. Jadi dia boleh rasalah mudahnya tidur. Tambah-tambah kalau musim sejuk. Musim sejuk ni orang panggil ni nyembang jauh dah ni. Musim sejuk ni musim hibernasi, lebih pada burung kutub lagi. Mana kalau duduk dalam selimut tu duduk dalam selimut tu dia akan lakoh solat 2-3 semayang terlepas kadang-kadang. Hati ingat abad tidur tu bukan apa. Saya buat contoh tadi kitab. Kalau mengaji dengan Ustaz Ahmad Fuad Amran, mana duduk di Dewan Malaysia Abbasiyah, duduk di Rumah Melayu dulu. Alhamdulillah sempat mengaji dengan Ustaz Fuad Amran kitab Safinatun Najah ni.
walaupun tidaklah kata lama, buat lebih kurang bolehlah kata buat seumpama daurah. Dia baca, dia bawa contoh dalam bab bismillah dia bawa contoh tidur. Kalau kata kita tidur tidak baca bismillah, tapi kita tidur tu bangun-bangun kita segar, nak kata apa dia, nak kata sempurnanya tidur kita tu, bangun sihat molek, tapi tak ada keberkatan, tak berkat. Sebab apa? Sebab tidak mula dengan bismillah. Walaupun kita bangun tidur tu sempurna molek, tapi kalau kata kita tidur, kita mula dengan bismillah, tidur tidak lama, tidak cukup tidur 2-3 jam, bangun tu lepas pada tu jadi letih, tapi keberkatan ada pada tidur kita tu. Tu hak lebih besar lagi, tu hak lebih penting lagi. Tu berkenaan dengan bismillah. Dan kita sebut sebab-sebab dia, kenapa dimulakan penulisan ni dengan bismillah. Dan perbuatan kita secara keseluruhan pun, amalan yang kita nak buat pun, memang kita dituntut sungguh untuk kita baca bismillah dulu. Sebab ayat lafaz bismillah tu sendiri pun memang menuntut kita untuk kita baca dia sebelum pada kita buat apa-apa amalan. Kita tengok bismillah tu, kita tengok lafaz bismillah tu, cuba kita terjemuh, kita tengok terjemahan dia. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dalam kaedah bahasa Arab, ayat ni tidak lengkap. Bukan kaedah bahasa Arab lah, bahasa Melayu kita pun. Kalau kata kita duduk sama-sama kita sama-sama kita muamalah ni kan, tiba-tiba kita pergi jumpa dengan kawan. Contoh macam saya pergi jumpa dengan Ustaz Mat, mari jumpa dengan Ustaz Mat, salam, tak ada mula dengan apa-apa, tiba-tiba sebut ke Ustaz Mat dengan kereta. Contoh, tak ada hujung pangkal ni, tak ada angin ribut, tak ada ombak, tak ada apa, tiba-tiba mari dengan kereta. Tidak kebela Ustaz Mat, pening nak sebab apa pula tiba-tiba kereta. Dia mari soalan tu, sebab ayat yang kita sebut tu tidak lengkap. Lainlah kalau kata dalam kepala dia ada dah, dia tanya soalan, mari dengan benda, jadi kita jawab mari dengan kereta. Barulah ada munasabah, baru lengkap kefahaman yang masuk dalam kepala dia tu. Sebab kalau tiba-tiba mari tak ada angin, tak ada ribut terus dengan kereta, ada jadi pening. Sebab apa pula tiba-tiba dengan kereta? Jadi ayat tu tidak lengkap. Maknanya kita sebut ayat sini ni, ayat bismillah ni, kalau kita tengok terjemahan tu pun dia mula dengan kata apa dia, kita panggil kata sendi kan? Bila mula dengan kata sendi, mesti ada benda hak sebelum tu yang menjadikan ayat tu lengkap. Jadi bismillah ni Allah Ta'ala tidak letakkan sesuatu di depan bismillah tu. Sebelum pada ba tu tak ada apa-apa, dia mulakan dengan ba. Jadi sebab tu para ulama sebut dia mesti ada perbuatan sebelum pada tu. Dia panggil takdir. Takdir ni maknanya kita kira-kira, kita iktibarkan ada perbuatan sebelum tu, sebelum pada kita nak sebut bismillah tu. Jadi bila gitu keadaannya, jadi munasabah kita dituntut untuk baca bismillah dalam segenap urusan kita. Sebab perbuatan hak nak disebut sebelum bismillah tu adalah segala perbuatan hak kita nak buat. Aku membaca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Aku nak lakah, aku masuk dalam rumah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku masuk kereta ataupun memandu kereta dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi nak jadi lengkap ayat tu, memang kita kena letak perbuatan sebelum bar. Jadi perbuatan apa dia? Segala perbuatan yang kita nak buat, kita letak situ. Jadi tengok kepada lafaz ayat bismillah tu pun dah kita nampak dah betapa kita dituntut untuk baca bismillah sebelum pada kita mula apa-apa perbuatan. Dan dengan baca bismillah ni juga dia menjadikan kita ni ikhlas dalam kita nak buat amalan kita tu, perbuatan kita tu. Kita nak mula kelas pada hari ni, kita mula dengan bismillah. Itu permulaan kita nak latih diri kita ikhlas masuk kelas mengaji. Kita nak mengajar, contohnya kan, di kalangan kita ni ramainya guru-guru belaka. Jadi bila kita nak mengajar, sama ada kita ni mengajar apa dia, kanak-kanak ke orang dewasa ke, ajarlah apa-apa sekalipun, kita mula dengan bismillah. Tandanya apa dia? Ya Allah ya Tuhanku, aku mengajar ni dengan namamu ya Allah. Jadi bila kita sekalikan dah perbuatan kita tu dengan kita mula dengan bismillah,
itu tanda ataupun simboliknya kita nak perbuatan kita buat tu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jadi cara kita nak latih diri kita ikhlas dalam buat amalan, kita mulakanlah dengan bismillah. Mula dengan bismillah saja, dengan sekadar lafaz gitu kita dapat berkat. Tapi nak latih diri ikhlas, biar kita mari terlitat kita buat amalan ni adalah kerana Allah Ta'ala. Aku menulis kerana Allah Ta'ala. Aku apa dia lagi, baca buku kerana Allah Ta'ala. Aku makan kerana Allah Ta'ala. Aku minum kerana Allah Ta'ala. Jadi nak pastikan kita buat tu kerana Allah Ta'ala, kita mula dengan bismillah. Sebab bismillah tu macam kita sebut tadi tu, dia mesti mula dengan amalan. Aku makan dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Barulah lengkap ayat kita, kan? Baru lengkap, baru sempurna ayat kita. Aku membaca dengan nama Allah. Aku bawa kereta dengan nama Allah. Aku makan dengan nama Allah. Barulah jadilah lengkap. Jadi dengan itu juga menjadikan amalan yang kita buat tu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dalam bismillah ni antara benda yang dibincangkan juga. Maknanya saya tidak baca ataupun tidak ambil daripada kitab ulama lah. Kita buat kesimpulan terus. Hak kita nak ambil 2-3 perkara ni. Pertamanya tadi kita sebut bismillah ni memang dituntut pertamanya untuk kita dapat berkat. Hadis Rasulullah jelas sebut untuk kita dapat berkat dalam amalan kita. Yang keduanya kita baca untuk kita dapat ikhlas dalam mana-mana perbuatan yang kita buat. Sebab apa? Sebab cuba kita tengok terjemah dia dengan nama Allah. Dalam kaedah bahasa Arab, ba situ tu, ba mula-mula tu dia ada makna dia. Ada makna dia. Kalau kata kita sebut kata sendi kita dengan apa dia perkataan dengan sini. Dengan kita tu ada makna ke tak? Dia tak ada makna, melainkan dia masuk kepada ayat ataupun perkataan hak lain, kan? Begitu juga bismillah ni. Ba situ tu bila dia masuk dengan ismu situ tu dia ada makna dia. Makna dia apa? Makna di sini kalau dalam bahasa Arab kita sebut bahasa Arab dulu. Makna dia lil musahabah. Lil musahabah ni apa dia? Al musahabah ni bahasa mudah kitanya bersahabat lah. Bersahabat. Musahabah ni maknanya bersekali. Musahabah ni bersahabat, maknanya rapat, maknanya bersekali. Gitu. Jadi bila ba tu maksudnya lil musahabah ataupun bahasa mudah kita bersahabat ataupun berteman. Senang cerita mudah, berteman ataupun bersekali. Jadi kita faham bila kita baca bismillah, contohnya kita nak baca buku, aku baca buku bertemankan dengan nama Allah. Aku baca buku bersekali dengan nama Allah. Itu maksud dia. Jadi bila berteman dengan nama Allah tu maksudnya kita hadirkan Allah Ta'ala bersama dengan kita ketika mana kita buat mana-mana amalan. Kita baca buku, kita bawa kereta, kita makan, kita minum, kita berucap, kita buatlah apa-apa sekalipun, maknanya kita hadirkan Allah Ta'ala bersama dengan kita. Itu punca utama yang menjadikan kita ikhlas buat amalan yang kita nak buat. Sebab itulah bismillah ni besar peranan dia dalam nak bentuk keikhlasan kita dalam beramal. Itu 2-3 perkara yang kita boleh ambil daripada bismillah. Bismillah ni memang satu lafaz yang sehingga kan para ulama jadikan dia zikir. Bismillah ni. Sehingga kan ada ulama-ulama hak karang kitab berkenaan dengan bismillah. Setakat saya jumpa ni ada hak dalam kitab apa dia dalam bahasa Jawi kita, Jawi lama, kitab Mujarrabat Melayu. Kitab Mujarrabat Melayu ni dalam tu dikumpulkan segala amalan-amalan yang jadi pengalaman orang yang beramal dengan amalan tu dapat khasiat-khasiat tertentu. Contoh macam bismillah ni, setakat mana hak teringat lah. Tak ingat dah buku tu duduk mana. Buku lama sangat dah tapi jumpa. Hak tok nenek dulu lah saya. Di rumah di Kelantan. Dalam kitab tu kalau tak silapnya antara amalan yang jadi mujarrabat para ulama dengan bismillah ni
Kalau baca bismillah 786 kali. 786 ni ayat biasa yang kita angka biasa yang kita dengar berkait dengan bismillah ni, 786 kan. Sehingga orang buat lagu 786 alhamdulillah syukur, lagu benda tak ingat. Dulu ada ingat selagu tu rap, tapi dia letak 786 tu. Mari mana 786 tu? Maknanya ada asas silah dia. 786 tu adalah daripada para ulama letak bilangan ni adalah bilangan hak munasabah antara mujarrabat. Mujarrabat ni pengalaman ulama lah, pengalaman orang-orang hak nak dekat dengan Allah Ta'ala. Dia baca bismillah 786 kali sehari, 7 hari berturut-turut, untuk dia dapat atau untuk dapatkan sebagai tanda doa untuk nak sempurnakan hajat-hajat dia hak tertentu. Ini salah satunya lah mak saya ingat. Ada lagi dalam kitab tu, kalau baca wallahu alam lah, baca 50 kali hembuh atas muka orang menjadikan orang tu hina, ada juga. Tapi jangan buat, silap pula pergi sebut. Tak tahu ya ke tak ni, ingat tak ingat dia. Tulis 60 kali bismillah dan kita tanggung, bawa bersama dengan kita, insya-Allah akan dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Itu antara benda. Sehingga kan mana yang nak sebut bismillah ni dia jadi mujarrabat, dia jadi satu zikir khusus yang maknanya para ulama lalui jalan untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kurniakan pengalaman dia baca sekian-sekian bilangan, bolehlah apa khasiat-khasiat tertentu. Jadi kita nak beramal sampai tahap tu mujarrabat, bolehlah. Tapi yang paling penting sekali kita pegang tadi, kita baca bismillah dengan sebab apa? Nak dapat berkat. Yang keduanya kita nak ikhlas dalam amalan kita. Sebab tu kita mulakan apa-apa pun dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillah ni Allah Ta'ala mula-mula sekali sebut dalam Al-Quran. Kita buka-buka Al-Quran, dari segi tertibnya Allah Ta'ala mula tertib susunan Al-Quran itu dia mulakan dengan bismillah. Tertib ni kalau tak silap para ulama sebut, tertib ni jugalah yang ada di Lauh Mahfuz sebelum diturunkan kepada Rasulullah SAW. Turun kepada Rasulullah mula dengan Iqra' dulu kan? Mula dengan Iqra' dulu. Tapi dari segi tertib yang ada di Lauh Mahfuz pun, itulah tertib yang itulah juga tertib yang sama juga sebagaimana ada pada kita. Jadi tertib Quran ni dimulakan dengan bismillah. Dalam bismillah ni Allah Ta'ala mulakan perkenalkan diri dia kepada kita dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia tidak mula dengan sifat lain. Dia mula dengan sifat apa dia? Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah Ar-Rahman dan Maha Mengasihani Ar-Rahim. Sebab apa Allah Ta'ala tidak gunakan dengan sifat-sifat hak lain? Al-Ali ke, Al-Jabbar ke, Al-Mutakabbir ke? Banyak lagi sifat-sifat yang kita tahu lebih-lebih lagi hak kita hafal dalam Al-Asma'ul Husna tu kan. Tapi sebab apa Ar-Rahman Ar-Rahim yang Allah Ta'ala kenalkan diri dia kepada kita? Dalam hadis kursi Rasulullah SAW sebut, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Itu hadis kursi ke ayat Quran? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku ni mendahului, melebihi daripada kemurkaan aku. Ni Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan diri dia. Ni hak dia perkenalkan diri dia kepada kita, kepada hamba ni. Dia perkenalkan mula-mula Allah Ta'ala ni sifatnya Maha Pemurah dan Maha Mengasihani. Dia bukan perkenalkan diri dia ni, Allah Ta'ala ni, zat dia ni, dengan sifat-sifat hak selain daripada tu, Maha Murka ke apa, dia sifat-sifat lain lah. Jadi nak gambarkan kepada kita, inilah sifat yang kita nak kena latih juga kita, biar ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua-dua ni daripada kata akar hak sama, Rahimah. Bahasa mudah kita terjemahnya kasih sayang lah kan? Terjemahnya pun gitu, Pemurah dan Maha Mengasihani kan? Mana Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia mula dengan sifat ni dulu, dan inilah sifat yang kita kena berakhlak dengan dia. Sifat rahmah, kasih sayang. Maknanya Allah Ta'ala perkenalkan diri dia kepada makhluk. Wahai hamba aku ni sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Mengasihani. Ini sifat aku. Jadi kepadamu wahai hamba-hamba
berakhlaklah, bersifatlah dengan sifat ni juga, sebab ini adalah sifat yang paling apa dia, aku redha untuk aku perkenalkan diri aku kepada kamu. Sebab tu dalam satu hadis Rasulullah SAW sebut, ar-rahimuna yarhamhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang sifatnya pengasih ni, yarhamhumur rahman tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala akan kasih semula kepada dia. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah, kasihlah kepada seluruh yang ada di atas muka bumi ni. Yarhamukum man fis sama. Nescaya makhluk-makhluk di langit akan mengasihi kamu. Jadi ini hak besar sekali, sifat hak besar sekali Allah Ta'ala perkenalkan kepada kita. Kita nak ambil pengajaran apa dia daripada sini? Pertamanya, kita sendiri kena berakhlak dengan akhlak kasih sayang. Tu hak mula-mula. Lebih-lebih lagi di kalangan kita ni, ramainya kita ni cikgu. Ramai di kalangan kita ni cikgu. Jadi kita nak bawa apa dia kepada orang yang kita nak ajar tu. Sama ada orang tu orang dewasa ke, kanak-kanak ke, letak tepilah benda tu. Hak kita nak ajar adalah, hak kita nak bawa adalah rahmat. Hak kita nak ajar adalah benda ni dulu kepada orang. Kita nak kenalkan Allah Ta'ala kepada masyarakat, kita nak kenalkan Rasulullah SAW kepada orang. Kita sebagai guru nak perkenalkan dengan apa dia? Kena sebut Rasulullah SAW ni sifatnya rahmat, dia kasih kepada kita. Begitu juga Allah Ta'ala sebut di mula-mula ayat lagi, dia perkenalkan diri dia ni sebagai zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Hak ni hak kita nak kena berakhlak, dan hak ni juga hak kita nak kena tanam kepada orang-orang yang kita ajar. Dan kita sebagai guru kan, kita sebagai guru. Ni benda yang kita nak ambil daripada apa yang Allah Ta'ala buat dengan dia mulakan kitab dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia perkenalkan diri dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kata buka mana-mana kitab juga, dia akan syarah satu-satulah. Ismun tu apa, Allah tu apa dia maknanya, apa dia ta'rif, apa dia definisinya, Ar-Rahman tu apa dia definisinya, Ar-Rahim tu apa dia definisinya. Cuma kita sebut secara umum tadi nak bagi mudah kita faham, dan apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada Allah Ta'ala. Mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ismun ni dalam bahasa Arab, dia bawa maksud ketinggian. Bawa maksud apa dia? Ketinggian. Jadi munasabah orang tu, ismun ni kalau kita terjemuh dengan apa dia? Nama. Kita terjemuh dengan nama. Bila orang tanya nama ni apa dia? Nama ni dia melambangkan kepada orang tu lah, jadi tanda kepada orang. Begitu juga dalam bahasa Arab, nama ni ataupun al-ismu ni dia jadi tanda kepada satu benda. Satu lagi makna ismun ni, bismi. Makna ismun tu dalam bahasa Arab membawa makna apa dia? Al-ulu war-rif'ah. Mana bawa makna ketinggian. Jadi orang-orang tu, bila kita sebut orang ni nama dia sekian-sekian, nama seorang tu maknanya dengan nama orang tu menjadikan dia ni tinggilah banding orang lain. Bila sebut Ahmad, jadi orang lain tak cerita ada orang lain. Ahmad seorang ni je, ke ada Ahmad lain lagi? Ada. Bila sebut Faqihuddin, jadi dalam kepala kita jadi bila sebut Faqihuddin tu timbul Pak Faqihuddin seorang je dengan kita ni. Jadi Ustaz Faqih. Jadi itu nak bawa makna ismun tu, dia melambangkan ketinggian. Jadi kita kalau kata kita nak letak nama-nama, kena letak nama hak munasabah lah. Jangan letak nama-nama hak tidak munasabah. Barulah jadi munasabah dengan nama tu sendiri ataupun ismun tu sendiri. Makna dia apa dia? Ketinggian. Benda hak tinggi. Allah, definisi dia sambil-sambil nak beringat ni, lafzul jalalah
ismun lizzati al-wajibil wujudi al-mustahiqi likulli jamalin wa kamal. Allah ni apa dia? Allah ni adalah nama kepada satu zat, yang zat ni sifat dia wajib wujud. Maknanya wujud dia ni mesti, tak tergambar di akal kita. Allah Ta'ala ni tidak wujud, tidak boleh tergambar, dan maknanya akal kita ni jadi tidak masuk akal kalau kata dia tak ada. Tak apalah, tu perbincangan ilmu akidah. Tapi nak sebutnya, bila sebut Allah ataupun lafzul jalalah, bila sebut lafzul jalalah ni, dia merujuk kepada lafaz Allah tu lah. Lafaz Allah tu kita panggil apa dia? Lafzul jalalah. Jadi takrif ataupun definisinya apa dia? Allah ni adalah nama kepada satu zat yang sifatnya wajib wujud, al-mustahiqi likulli kamalin wa jamal, yang berhak, yang paling berhak terhadap segala sifat kesempurnaan dan sifat kecantikan ataupun segala sifat-sifat kepujian. Ini takrif. Bila orang tanya apa dia Allah tu, apa dia lafzul jalalah tu, Allah ni apa dia, jadi kita pun sebut Allah ni adalah nama kepada satu zat yang dia ni wajib wujud. Dia jadi dalam sikit lah. Kita ni, ialah maknanya tidaklah kata niat kita nak masuk dalam-dalam, tapi ni perbincangan asas bila kita masuk bismillah. Ataupun ginilah sebenarnya kalau nak tahu macam mana mengaji kitab turas. Mengaji kitab turas ni dia memang satu persatu. Setakat saya boleh pergi, setakat tu lah. Kalau orang boleh pergi lagi, dia masuk bawa kita ba tu, apa dia maksud dia, dia senarai pula ba tu berapa senarai maksud. Lepas tu ismun tu pula dia mari pula dengan i'rabnya, dengan ini sebagainya. Kita tidak masuk ke sampai ke tahap tu, dan memang kena ada orang lain pula kalau nak masuk ke tahap tu. Cuma kita nak sebut ni perbincangan asas. Bila masuk bincang dalam mana-mana kitab turas, kitab ulama-ulama kita, gitulah detailnya mengaji. Yang kata satu persatu ni, gitulah bendanya. Ni pun harap-harapnya jadi mudah dah lah. Kita pun bincang, kita sebut ba apa dia, ismun tu makna dia apa, Allah tu lafzul jalalah tu apa dia definisinya, apa dia takrif dia. Ar-Rahman pula ni sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala ni sifat yang macam mana? Kalau biasanya para ulama sebut, guru kita sebut di dalam kitab-kitab sebut Al-Mun'imu bijalailin ni'ami. Ar-Rahman ni adalah apa dia? Sifat Allah Ta'ala yang mana dia ni adalah sifat yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar-besar. Ini sifat Allah Ta'ala Ar-Rahman. Bila sebut Ar-Rahman, dia bawa makna apa dia? Allah Ta'ala sifat yang memberi nikmat kepada hamba-hambanya, kepada makhluk dengan nikmat-nikmat hak besar. Nikmat hak besar ni apa maksud dia? Jalailin ni'am ni nikmat besar-besar. Nikmat besar ni nikmat apa dia? Contohnya semua orang boleh. Maknanya tidak khusus kepada orang hak beriman kepada Allah Ta'ala sahaja dak. Jadi Allah Ta'ala hak sifat dia Ar-Rahman ni, dia beri nikmat kurniaan kepada semua. Haiwan boleh, tumbuh-tumbuhan boleh, orang beriman boleh, tidak beriman boleh, berakal boleh, tidak berakal boleh, muda boleh, tua boleh. Dia beri belaka. Contoh apa dia? Sehat, dia beri belaka. Bahkan orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala tu, kita tengok lebih sehat lagi banding orang beriman. Kekayaan Allah Ta'ala beri kepada siapa-siapa yang dia nak, termasuklah orang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang tidak beriman tu lebih kaya lagi Allah Ta'ala beri berbanding orang beriman. Setengah-setengah keadaannya kita tengok kan. Itu sifat Allah Ta'ala. Makna daripada sifat tu apa dia? Sifat ni adalah sifat Allah Ta'ala memberi kurniaan kepada siapa-siapa sahaja yang dia nak, tidak khusus kepada orang yang beriman. Dan nikmat dia ni nikmat di atas dunia. Jadi dia berlawanan dengan sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim ni Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'ami. Sifat Allah Ta'ala Maha Pengasih yang mengurniakan nikmat, tanda kasih dia tu kepada nikmat ataupun kurniaan dia tu adalah daqaiqin ni'am, yang halus. Daqaiq ni yang detail, yang halus-halus, dan khusus kepada orang yang beriman kepada dia sahaja. Nikmat apa dia?
Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat berkat, nikmat istiqamah, nikmat apa dia lagi? Nikmat taubat. Nikmat tu nikmat-nikmat yang halus yang kita baca kesemuanya khusus kepada orang yang beriman kepada Allah Taala sahaja. Jadi bila kita hitung nikmat-nikmat Allah Taala dari sudut tu, dari sudut halus-halus tadi tu, itu nikmat-nikmat yang para ulama sebut daripada sifat Allah Taala Ar-Rahim. Adalah tafsiran lain lagi yang nak sebut berkenaan dengan beza Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia daripada kata aku hak sama kan, daripada Rahimah. Dua-duanya kata aku hak sama. Ar-Rahman ada juga dalam tu ra, ha dengan mim. Rahim pun sama juga, dalam tu ada ra, ha dengan mim. Jadi dia daripada kata akal yang sama, yang makna dia apa dia? Makna dia kasih atau makna dia sayang. Macam ibu lah kan, ibu kita sendiri pun lahir. Sebelum kita lahir ke dunia ni, Allah Ta'ala tempatkan kita di dalam satu tempat kandungan yang nama dia Rahim. Nama dia Rahim. Kandungan tu sendiri namanya Rahim. Melambangkan apa dia? Situlah punca kita dapat kasih sayang. Kasih sayang ibu kepada kita tu, situ tu dah jadi permulaan dah. Sebelum pada kita lahir lagi. Sebab Allah Ta'ala salurkan kepada kita makan minum kita. Ketika mana kita duduk dalam tu melalui dia, melalui ibu kita. Kasihnya dia kepada kita ni, kalau kata dia tidak cukup makan, kita pun jadi tidak cukup. Nak pasti kita cukup makan dalam rahim kita ni, dalam rahim dia tu kita cukup makan, dia pun jadilah makan banyak. Tu bahasa mudah kita nak katalah. Maknanya tempat kandungan kita tu pun dipanggil tempat kandungan kita duduk dalam perut ibu kita tu pun dipanggil rahim. Sebab tu kasih sayang ni dia jadi sinonim dengan orang puan. Sebab tu kasih sayang ni apa dia? Dia jadi sinonim dengan orang puan. Orang puan ni dia jadi simbol kepada kasih sayang. Jadi munasabah lah tempat kandungan tu dinamakan dengan rahim, yang makna dia kasih sayang kan? Jadi kalau tak ada kasih sayang, jadi hilanglah kewanitaan tu. Cara bahasa orang puan tak? Bismillah tak habis gini. Tapi kadang-kadang kena sebut benda-benda gitu. Bukan apa, itu benda yang kurang pada kita. Tambah lagi memang ialah kena cari orang lah nak cara detail pasal bismillah ni kan. Cumanya isyarat di dalam satu lafaz yang Allah Ta'ala sebut tu pun banyak dah perkara yang kita boleh jadi muhasabah kepada diri kita pun. Kalau duduk dengan guru-guru, saya ingatnya duduk dengan Fadilatul Syekh Ahmad Al-Hajin Hafizahullah. Dia pernah sebut, dia kata orang puan ni memang punca kasih sayang daripada dia, dan dia tu sendiri perlukan apa dia? Kasih sayang lah. Maknanya dia tu perlu kasih siraman kasih sayang, dan daripada dia juga timbul kasih sayang. Nak syarah lebih bab kasih sayang tidak ertilah, orang puan ertilah syarahnya. Cuma kita nak sebut. Kalau duk mikir sekali dua, kalau duk mikir muhasabah tengok ke masyarakat kita, hak ni hilang. Hak ni hilang. Hilangnya kasih sayang kepada seorang wanita, dia sendiri jadi dahaga kepada kasih sayang, menyebabkan dia tidak boleh nak menumpahkan kasih sayang itu secara sepenuhnya kepada anak-anak ataupun kepada orang-orang yang dia tanggung. Menjadikan orang tu pula tidak penuh kasih sayang pada dia. Dia pula macam mana pula nak beri kasih sayang kepada orang lain. Menjadikan hilangnya rahmat atas muka bumi kita ni. Jadilah macam-macam yang kita boleh tengok. Kalau kata dulu dalam berita payah kita nak jumpa kes-kes bunuh ni ya. Kes-kes bunuh, kes tetok orang. Ni jangan kata tetok orang hak asing, tetok anak sendiri pun ada, tetok ayah sendiri pun ada, bunuh mak sendiri pun ada. Hilang kasih sayang tu, itulah puncanya. Puncanya apa dia? Punca tempat kita nak ambil pengajaran lah.
Hin Allah Ta'ala bagi mula-mula lagi. Bismillah tu aku kenalkan diri aku kepada kamu, wahai hamba aku, dengan sifat aku maha pemurah, maha mengasihani, maha pengasih, maha penyayang. Ini sifat hak mu kena ada. Dengan ada sifat ni barulah aman hidup atas dunia ni. Tak ada kes-kes sebagaimana hak kita sebut tadi tu, kan? Setakat mana hak kita muhasabah lah. Hak kita tidak tahu banyak lagi, kan? Jadi ini perkara hak kita nak ambil, hak kita nak kena tanam. Jadi berasa nak kabur gitu tu sebab ya masing-masing kita ni cikgu belaka, kan? Masing-masing cikgu, masing-masing nak ajar orang. Jadi nak didik orang ni, inilah benda yang kita nak kena tanam. Nak kena tanam kasih sayang. Allah Ta'ala kenal diri dia gitu. Rasulullah SAW pun Allah Ta'ala sebut, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Aku utuskan kamu ni, tidaklah aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk jadi rahmat pada sekalian alam. Mana Rasulullah SAW sendiri, itu sendiri jadi tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Dan Rasulullah SAW sendiri itu dia tunjuk kepada kita, nak bermuamalah dengan makhluk, nak bawa apa-apa pun mesti dengan kasih sayang. Lagi kata jiwang semua, ustaz cara bahasa kisah biar nak kata jiwang pun katalah. Nak kata jiwang, bila kita mikir hak ni sungguh hak tak ada, hak hilang. Tambah lagi bila hilang Rasulullah dalam masyarakat kita, bila kita tidak bawa Rasulullah dalam masyarakat, jadi hilang tu lah punca kasih sayang kita tu. Itu sebab kita dapat rahmat di atas muka dunia ni, kan? Allah Ta'ala tentukan, Allah Ta'ala sebut direct, ini rahmat kepada kamu, Rasulullah SAW. Jadi ini jugalah hak kita nak kena tanam dalam jiwa, dan ini jugalah hak kita nak bawa kepada orang hak berada di bawah kita, anak-anak murid kita ke, anak-anak kita ke. Jadi itu benda yang kita nak bincangkan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Habis dah kalau ikut. Jadi dalam kita mengaji kitab para ulama kita, antara benda yang kita bincang ataupun antara benda yang ulama bincang secara lumaknya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita boleh pergi setakat tu lah, dengan sikit sebanyak pengajaran yang kita boleh ambil. Dan setelah itu dia akan bincang berkenaan dengan Alhamdulillah pula. Alhamdulillah ni pula sekian-sekian pula perbincangannya. Sebab apa? Alhamdulillah ni tanda kita syukur, iaitu kewajipan kita sebagai hamba. Sebab tu dia jadi panjang bincang. Alhamdulillah ni adalah simbol kepada kita kena lafaz zikir kepada Allah Ta'ala. Ini juga tanggungjawab kita sebagai hamba. Sebab tu dia jadi bincang panjang berkenaan dengan Alhamdulillah ni, kan? Syukur kita tu pula atas sebab nikmat daripada Allah Ta'ala. Dengan sebab kita ni tidak putus-putus nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita, menjadikan kita wajib untuk lafazkan Alhamdulillah, wajib syukur. Dan sebab tu juga jadi lumak sikit bincang berkenaan dengan Alhamdulillah ni. Jadi itu antara sebab-sebab apa dia jadi panjang bincang sikit. Jadi sebelum pada kita nak masuk bincang ilmu fiqh secara direct, nak masuk bab air, nak masuk bab wuduk, bab tayamum, mukaddimah ni dulu mula-mula kita hadap, dan kita ambil lah sikit sebanyak pengajaran dalam mukaddimah ni, khususnya bismillah, khususnya alhamdulillah, dan juga selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk hari ini rasanya tidak nak panjang apa. Maknanya kita selesai dengan bismillah, dengan sikit sebanyak apa yang kita boleh ambil daripada bismillah ni. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cukup dah sejam dah. Sejam dah lebih kurang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wastur 'uyubana warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak tanya? Mulainya tutup dulu kalau nak tanya. Ke tutup dah? Betul lah. Bukan apa, takut jadi nyembang. Dan memang akan jadi nyembang lah.